Bersua kita kembali di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Anda masih lagi bertemankan saya, Abang Nazri Muhammad Yusof, untuk segmen destinasi pada petang ini, iaitu 1 Februari 2012 bersamaan 8 Rabiul Awal 1433 Hijriah. Baiklah saudara, segmen destinasi diteruskan lagi pada hari ini dengan rancangan yang terakhir, iaitu Bicara Muamalat, dan tetamu undangan saya telah pun berada di studio utama ketika ini bagi menguraikan lebih lanjut lagi tentang topik yang menjadi pilihannya pada petang ini. Untuk itu saya alu-alukan kedatangan beliau ke sini yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, walaupun cuti pada hari ini, terima kasih atas kesudian Doktor bersama-sama dengan para pendengar IKIM FM untuk menguraikan satu topik yang cukup menarik sekali untuk kita kupaskan pada petang ini bagi rancangan Bicara Muamalat. Dan insya-Allah bagi rancangan ini, untuk makluman anda para pendengar, Dr. Zaharuddin akan menguraikan tentang tajuk yang akan saya nyatakan sebentar saja lagi, dan selepas huraian tersebut insya-Allah akan diadakan sesi soal jawab bersama-sama para pendengar IKIM FM. Anda boleh menggunakan salah satu daripada kaedah berikut, sama ada anda ingin menghubungi nombor talian kami 03-6205-1500 ataupun ke laman Facebook kami, cariannya ikim.fm, ikim.fm. Tinggalkan soalan anda ataupun pandangan anda ke ruangan yang telah disediakan di laman Facebook kami di ikim.fm. Baiklah, berbalik kepada tajuk pembincang kita pada petang ini, Doktor. Seperti mana yang kita ketahui, insya-Allah dalam masa beberapa hari saja lagi seluruh umat Islam akan menyambut suatu sambutan yang dikenali sebagai Maulidur Rasul. Dan kita ketahui juga Rasulullah SAW begitu hebat sekali dari segi perjuangannya menyebarkan dakwah. Tetapi pada hari ini kita akan lebih mengupas tentang dari segi sifat perniagaannya, iaitu tajuk kita mengenai Rasulullah dan sifat perniagaannya. Jadi saya serahkan seketika kepada yang berbahagia Doktor untuk mengupas lebih lanjut tentang topik ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Mat Nazri dan seterusnya kepada seluruh para pendengar Radio IKIM FM yang dirahmati Allah sekalian. Lalu kita sebagaimana dalam minggu lepas kita sudah pun membicarakan serba ringkas berkenaan dengan Rasulullah SAW dan bagaimana boleh kita di dalam hal ehwal urusan keuangan dan harta, bagaimana kita boleh mengingat kembali kata-kata Nabi SAW. Maka pada minggu ini kita cuba lengkapkan sedikit lagi untuk kita sama-sama lihat bagaimanakah sifat baginda Nabi SAW dalam perniagaan yang pernah baginda kendalikan, yang kita akan ceritakanlah sebentar lagi. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya kira tidak lengkap kecuali saya terpaksalah ataupun saya perlulah untuk memberikan sedikit kisah daripada Nabi SAW muda lagi. Iaitulah ketika baginda sebelum dilantik menjadi Rasul. Iaitulah kita tahu daripada sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq dan sebagainya dalam kitab-kitab ini disebutkan bahawa Nabi SAW pada umur sekitar 2 tahun begitu telah pun kematian ayahnya dan ibunya. Lalu pada ketika itu dijaga dan kematian bapa saudaranya Abdul Muttalib, dan selepas itu dijaga sepenuhnya oleh Abu Talib. Lalu Abu Talib jaga Nabi SAW, dan daripada umur 2 sehingga 9 tidak banyak ada kisah berkenaan apa yang berlaku pada ketika itu. Cuma kalau ikut dalam kitab Tabaqat oleh Ibnu Sa'ad dan juga Ad-Dalail oleh Ibnu Naim, maka dikatakan bermula daripada baginda berumur 9 tahun sehingga ke 12 tahun, baginda Nabi telah pun mula dibawa berulang kali ke pelbagai tempat dan pelbagai pasar
dan antaranya yang paling terkenal adalah pada ketika Nabi berusia 12 tahun. Itulah juga yang disebutkan oleh Ibn Sa'ad, yang mana pada ketika itu baginda Nabi, walaupun asalnya disebutkan baginda tidaklah begitu berkeinginan untuk ikut kerana jarak yang begitu jauh. Kita bayangkan daripada Mekah ke Syam. Syam ini kalau hari ini di dalam kawasan Jordan, Syria. Jadi begitu jauh. Begitu jauh. Lebih kurang dalam beribu-ribu kilometer lah nak ceritanya. Dalam keadaan tidak ada kapal terbang dan seumpamanya. Tapi Nabi ikut. Dan bila ikut tu pergi ke pelbagai tempat, dan pada ketika umur 12 tahun itulah ditegur oleh seorang pendeta, seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Dalam banyak riwayat disebutkan namanya Buhairah, yang mana beliau telah pun mengajak Abu Talib untuk makan dan kemudian untuk panggil semua ahli rombongannya. Dan ketika mana Nabi muncul, ketika itu dia merasa ada sesuatu, maka ditanya, adakah ini anak kamu? Ini siapa? Dia kata. Maka Abu Talib kata, ibni, anakku. Maka disebutkan oleh Buhairah, aku yakin bahawa bapa kepada kanak-kanak ini telah pun meninggal. Lalu barulah Abu Talib mengaku bahawa dia bukanlah ayah dia, tapi dia adalah anak saudara dia. Baik, jadi kemudian diberikan warning oleh ataupun diberikan sedikit gambaran oleh Buhairah bahawa lelaki ini, iaitulah baginda Nabi, kanak-kanak ini akan menjadi seseorang. Maka segeralah kamu berhati-hati, jangan sampai ternampak oleh orang Yahudi, kerana nanti mereka akan membunuhnya. Lalu dengan segeralah Abu Talib membawa Nabi SAW keluar daripada Syam dengan segera. Baik, jadi ketika itu, ketika kembali ke Mekah, maka selepas itu masih lagi Rasulullah bergerak untuk mengikut pakcik dia, dan sehinggalah pada ketika yang semakin dewasa, iaitulah ketika dan pada selang-selang itu Rasulullah menjaga kambing. Rasulullah menternak dan menjaga kambing-kambing, yang mana disebutkan dalam hadis yang jelas daripada riwayat Imam Al-Bukhari, yang mana Nabi pun pernah mengatakan, ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam, tidak ada seorang nabi kecuali telah pun berpengalaman menternak ataupun menjaga ternakan kambing khususnya. Kemudian ditanya oleh sahabat Nabi, adakah engkau juga? Maka Nabi kata, kuntu ar'aha bil qarariti ahli Makkah, aku pernah juga menjaganya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan juga Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat-sahabat yang sedang ketika itu memetik buah-buahan, maka Nabi pun kata, alaikum bil aswad minhu fa innahu atyab, hendaklah kamu pilih yang dah nak warna hitam sikit tu. Contohnya kalau kita nak faham macam manggis lah, lebih hitam tu lah yang lebih masak lah banyak maknanya. Maka bila Nabi beritahu begitu, menunjukkan Nabi mempunyai talent dan mempunyai experience dalam hal-hal yang melibatkan hukum alam, yang melibatkan benda-benda alam ini. Maka dengan segera sahabat-sahabat mengatakan, adakah kamu pernah menggembala kambing? Maka Nabi pun berkata, ya. Nabi pun berkata, hal min nabiin illa wa qad ra'aha, tidak ada seorang nabi kecuali yang telah pun menggembala menternak, menjaga kambing. Maka demikian juga telah pun disebutkan banyak-banyak bahawa Nabi Musa alaihissalam juga pernah menggembala kambing. Demikian juga beberapa nabi lain, Nabi Ibrahim, dan juga di sebahagian ulama sebut Nabi Lut dan seumpamanya. Baik, kemudian kita dapat lihat, kita akan cerita sekejap lagi apa relevan saya cerita benda ni. Tapi ini semua sirah yang saya kira sudah pun kerap kita dengar, ya. Kemudian pada sekitar Nabi berumur 20-an, maka pada ketika itulah bermulanya Abu Talib memikirkan bahawa Rasulullah sudah pun mencapai umur yang agak dewasa dan perlu berkahwin sedikit masa lagi, dan pada ketika itu belum ada harta dan dia pun sudah semakin tua. Maka pada ketika itu mereka pun tersedar bahawa adanya iklan, adanya tawaran daripada Khadijah kepada masyarakat di setempat itu untuk mencari pegawai-pegawai pekerja untuk membawa harta dia dan pergi berniaga. Maka pada ketika itulah Rasulullah ditanya oleh Abu Talib adakah dia berminat, dan kemudian Abu Talib pergi bertemu dengan Khadijah, dan Khadijah menyatakan persetujuannya untuk memberikan amanah meniagakan harta itu dengan ditemani oleh hamba lelaki kepada Khadijah namanya Maisarah. Jadi dibawalah, bermula daripada itu Rasulullah berniaga.
Ya. Jadi Rasulullah berniaga bukan menggunakan harta Nabi sendiri, tetapi adalah sebagai pekerja kepada Khadijah. Ya. Maka diriwayatkan bahawa Rasulullah membawa harta itu ke Syam dan ditemani oleh Maisarah dan berniaga, tapi tidak disebut oleh kebanyakan kitab. Malah saya rasa hampir semua kitab tak menyebut apakah dia barang dagangan yang dibawa oleh Nabi SAW, ya. Dan detail cerita macam mana Nabi berniaga itu tidak ada, tetapi diberikan konklusi oleh kebanyakan kitab, iaitulah Nabi berniagakannya dengan begitu amanah sehingga lekatlah gelaran Al-Amin. Juga adalah antara kerana amanahnya Nabi ketika itu membawa suatu fenomena baru di dalam pasar pada ketika itu. Jadi jelaslah maknanya pasar pada ketika itu banyaklah benda-benda yang kempen-kempen dan cara-cara perniagaan yang tidak bagus. Maka Nabi membuat satu cara yang bagus, maka semua orang impress, dan kemudian bukan saja impress, malah membawa keuntungan. Berapa peratusan keuntungan yang Nabi dapat tidak disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Cuma yang paling close yang kita boleh jumpa disebutkan berganda. Berganda tu mungkin 100, mungkin 2 kali ganda, 3 kali ganda. Tapi nak ceritanya untung yang begitu healthy dalam sesebuah perniagaan. Malah banyak kalilah, bukan sekali Nabi bawa, maka Nabi bawa banyak kali sehinggalah Maisarah ditemui oleh seorang lagi pendeta Nasrani yang juga menyebutkan tentang luar biasanya baginda Nabi ini, sehingga kan dikatakan ada awan yang mengikutnya dan memberikan keteduhan, ya. Lalu juga diberikan warning oleh pendeta itu tentang future pemuda ini. Maka Maisarah pun bawa balik dan cerita kepada Khadijah keseluruhan cerita, dan juga memberitahu laporan bagaimana amanahnya Rasulullah SAW dalam perniagaan baginda. Jadi kemudian selepas itu barulah timbul kisah bahawa Khadijah ini yang walaupun sudah berkahwin 2 kali dan bercerai, dan kemudian berjanji untuk tidak berkahwin lagi, maka kali ini Khadijah mempunyai satu perkara yang berbeza apabila melihat Nabi Muhammad dengan sifat amanahnya yang sangat luar biasa, dan kemudian menghantar seorang rakan perempuan dia untuk pergi menjadi orang tengah. Jadi orang tengah. Dan kemudian orang tengah itu jumpa Nabi SAW dan bertanya, adakah kamu belum bersedia untuk berkahwin? Maka Rasulullah berkata, ma yubdi ma atazawwaj bih, maka aku tak nampak apa yang aku nak kahwin dengannya. Maknanya aku tak nampak orangnya, aku tak ada harta pun tak berapa nak banyak. Maka bagaimana disebutkan oleh orang tengah itu, bagaimana kalau dicukupkan bagi kamu dan kamu dilamar oleh seorang wanita yang mempunyai kecantikan wal mal wal syaraf wal kafaah, alla tujib, yang mempunyai harta, kecantikan, kemuliaan dan kufu, adakah kamu tidak menerima? Maka Allah kata, faman hiya, siapa dia? Maka qalas, orang tengah pun kata Khadijah. Maka selepas itu bersetuju dan dilaksanakanlah walimahnya, dan diriwayatkan bahawa kadar mas kahwin Nabi SAW kahwin dengan Khadijah adalah 20 bakrah, iaitulah bakrah ini iaitulah unta yang kecil, unta yang muda, 20 ekor. Mahal juga tu, Jadi ada pandangan-pandangan lah. Ulama mengatakan inilah dia, bajet ni datang daripada Khadijah. Ada yang kata datang daripada upah yang diperoleh oleh Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun di sini menunjukkan bahawa kalaulah ada pemuda-pemuda di luar sana yang belum cukup duit tapi bakal isteri dia lebih kaya, maka bolehlah bakal isteri dia nak bagi sikit, bagi duit mas kahwin, maka tidak ada masalah, Baik, jadi bila mana Rasulullah SAW berkahwin, kemudian tak ada lagi dah cerita bagaimana Rasulullah mengendalikan harta Khadijah bawa ke pasar ataupun tidak. Dia stop kat situ. Wallahu alam. Maka kita nak stop kat situ jugalah. Cuma kita nak terus masuk kepada Rasulullah selepas dilantik menjadi Rasul. Baik, jadi apa yang kita nak fahami daripada kisah ini, itulah dia yang Nabi SAW sebagai seorang peniaga. Kita nak ambil kualiti Nabi sebagai seorang peniaga dalam bab harta. Kita akan ambil semasa Nabi dididik oleh Allah, sebagaimana Nabi kata, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Tuhanku yang mendidikku dan menjadilah aku seorang yang paling baik pendidikannya. Maka apa? Yang pertama sekali, para ulama duk bincang, apakah sebab hampir semua Nabi ataupun kebanyakan Nabi pada ketika usia muda Allah takdirkan mereka pergi mengembala kambing. Jadi para ulama khilaf. Maka kebanyakannya berkata
Yang pertama sekali ini kalau disebutkan oleh Syekh ataupun Al-Imam Al-Qadhi Iyad, ini adalah menunjukkan bahawa perlunya sabar. Jadi mengembala kambing di padang pasir ini memerlukan kesabaran. Nak jaga binatang. Ya, nak suruh dia jangan lari daripada crowd dia. Nak convincekan dia untuk balik semula. Dia memerlukan skill, dia memerlukan kepada kelembutan, tak boleh keras lari habis kambing-kambing ni. Dengan cuacanya dengan cuacanya yang panas, kemudian dengan terdedahnya kepada suasana fizikal yang luar tu, ini disebutkan oleh Imam Qadhi Iyad. Kemudian disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi pula, adalah kerana nak mendidik Nabi perasaan tawaduk. Iaitulah rendah diri. Jadi pengembalaan kambing. Jadi itu juga adalah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian disebutkan oleh yang lain adalah menunjukkan bahawa Rasulullah diberikan latihan untuk menjaga haiwan. Kerana kelak nanti Rasulullah dilantik menjadi Rasul, maka akan berdepan dengan manusia yang bersifat seperti haiwan. Lalu Nabi telah pun mempunyai, walaupun sebagian ulama kata tak apa tepat, sebab haiwan teknik skill dia lain dengan binatang, haiwan lain dengan manusia. Tetapi walau bagaimanapun kita merasakan Allah memberikan peringkat yang lengkap, tarbiyah ataupun bersama-sama dengan binatang, iaitulah menggembala binatang. Kemudian lepas tu Allah berikan Rasulullah pengalaman berurusan dengan manusia apabila sebelum dilantik menjadi Nabi, Rasulullah terlibat dengan perniagaan. Lalu kita juga dapat tengok daripada umur Nabi 9 tahun ke 12 tahun, maknanya bermula daripada yang begitu muda, Nabi sudah dibawa pergi berjalan melihat pasar-pasar. Ini menunjukkan bahawa kepentingan seorang peniaga yang berjaya, kalau nak sebab peniaga, adalah mereka yang mestilah faham masyarakat dia. Kita dapat lihat Rasulullah dibawa berniaga ke pasar-pasar dan kemudian mengembala binatang. Jadi kita dapat lihat bagaimana lengkapnya sifat kesabaran dan kefahaman tentang suasana semasa. Jadi ini penting. Sebab kita cerita benda perniagaan ni bukan terhad kepada meniaga barang, tapi juga berdakwah. Berdakwah pun sebenarnya kita boleh ambil di sini. Sebab itulah Allah SWT pernah menyebutkan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Iaitulah Allah membeli orang-orang mukmin, diri mereka dan juga harta mereka dengan ganjaran syurga. Jadi kita nak sebut peniaga ini bukan peniaga barang sahaja. Bukan kita nak cerita peniaga harta sahaja, tapi juga adalah peniaga yang mana menjual diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itu sifatnya pertama, maknanya Nabi didedahkan dengan situasi pasar-pasar supaya faham. Jadi para ulama, kita kena faham pasar-pasar yang ada hari ni. Kita kena faham apa itu sistem ekonominya, sistem finance-nya, sistem siapa-siapa yang nak terselamat macam Nabi SAW telah pun biasa dalam bab perniagaan, dan Nabi boleh memberikan input-input supaya selepas baginda tak lagi berniaga, orang-orang di kalangan sahabat berniaga, Nabi boleh tahu apakah dia kesalahan-kesalahan dalam perniagaan. Sebab Nabi dah pernah tengok dulu kelilingnya. Dan semasa Nabi di pasar juga, para ulama sebut, semasa Nabi di pasar, Nabi juga terdedah dengan beberapa teknik promosi marketing yang dibuat oleh orang-orang di sekeliling. Ada di antaranya yang bersyair, ada juga bersyair nak tunjukkan kehebatan barangan dia kan. Macam kalau kita buat karnival lah, macam-macam bising sana, gerai sini bising, gerai sini bising kan. Macam-macam teknik, macam-macam banner, macam-macam bunting, macam-macam hadiah dibuat. Jadi itu Nabi SAW semua sudah lihat. Sebab itulah bila Nabi menjadi Rasul, Nabi telah pun memberikan sifat-sifat perniagaan yang baginda redai. Akan kita cerita sekejap lagi. Baik, jadi kita nak cerita sekali lagi, itu persiapan sebelum baginda menjadi Rasul, iaitulah belajar di pasar dan melihat suasana dan keadaan semasanya. Dan kemudian selepas daripada itu, Rasulullah SAW diberikan sendiri. Kalau tadi lihat-lihat saja dengan Abu Talib, lihat-lihat saja, kemudian kali ini Rasulullah lah jadi leadernya, menentukan. Ini penting menunjukkan bahawa sifat peniaga yang Rasulullah tunjukkan adalah decisive, iaitulah boleh membuat keputusan, bukan undecisive. Iaitulah peniaga
yang berjaya mesti pandai membuat keputusan. Maka Rasulullah membuat keputusan. Keputusan berapakah harga yang nak dijual. Keputusan bagaimanakah Rasulullah pada membawa harta Khadijah itu untuk menentukan kita kena amanah ke, kita nak ikut jalan bengkok ke, jalan lurus ke. Jadi ini adalah keputusan-keputusan. Lalu itu juga adalah sifat perniagaan baginda Rasulullah, iaitulah membuat keputusan yang tepat dan memahami keperluan semasa. Jadi kalaulah Rasulullah bawa dengan harga yang tak bertepatan dengan keperluan semasa, sudah tentulah tidak akan berjaya, ya. Baik, jadi kemudian yang seterusnya, apabila Rasulullah menjadi rasul, tidak ada lagi cerita dan kisah bahawa Nabi berniaga, tapi Nabi sentiasa bermuamalat, dan Rasulullah menyampaikan apakah dia sifat perniagaan yang baginda redai dalam kalam-kalamnya. Jadi ini yang kita nak sebutkan, antaranya dengan cepat dan pantas. Nabi sebut at-tajir al-amin as-saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin, iaitulah peniaga-peniaga yang amanah, yang berkata benar, akan bersama-sama dengan Nabi dan orang-orang yang membenarkan Nabi dan membenarkan Allah di syurga kelak. Jadi ini Nabi sebutkan apa? Kerana nak tunjukkan bahawa terlampau banyaknya cabaran peniaga untuk bersifat amanah. Semacam hari ni lah, kalau kita jumpa, dan saya jumpa banyak peniaga, hampir semualah nak katanya, sehingga mereka hampir-hampir membuat keputusan dan kesimpulan, kita tak boleh akan maju ke depan kalau kita tidak melakukan penipuan, kalau kita tidak melakukan rasuah, kalau kita tidak ikut langgar sikit undang-undang, kalau kita tidak menipu dalam bidang teks dan seumpamanya. Lalu ini tidak benar, ya. Maka Nabi SAW menunjukkan kita kena amanah, dan Rasulullah menunjukkan bahawa sifat perniagaan baginda, core value-nya adalah amanah. Sebab itulah kita dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW modal utamanya adalah amanah, dan amanah itulah yang menjadi marketing bagi Nabi, yang mana ia diceritakan mulut ke mulut. Bukti mulut ke mulut tu Maisarah tadi lah. Maisarah membawa sifat Nabi kepada Khadijah, yang akhirnya sampai dapat menawan hati Khadijah. Itu kalau Maisarah orang yang bersama dengan Nabi. Bagaimana dengan pelanggan-pelanggan baginda Nabi pada ketika itu? Juga yang sama, kerana itulah sehingga baginda diberikan gelaran Al-Amin. Jadi inilah dia topik utama, amanah dan kualiti. Jadi ini adalah sifat perniagaan Rasulullah SAW yang sentiasa dijaga. Kemudian Nabi juga selepas menjadi Rasul, antara sifat Nabi, sifat perniagaan yang Nabi redai adalah ketika mana Nabi SAW jalan ke satu pasar, Nabi pun menyeluk di bawah gandum tu, maka Nabi dapat rasa ada basah. Maka Nabi kata, kenapa yang basah kamu tak letak di atas? Maka dia pun kata, oh, minta maaf sebab malam tadi hujan. Maka kalau hujan kenapa tak letak di atas? Maka Nabi pun kata, man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu bukan daripada kalangan kami. Lalu ini menunjukkan bahawa perniagaan amat hampir dengan penipuan. Jadi kalau siapa yang tidak mempunyai kekuatan tadi ni, maka dia akan mencari jalan penipuan untuk membolehkan jualan. Ini ternyata apabila Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, iaitulah thalathatun la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga kumpulan yang Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Iaitulah yang ketiga, al-munfiq sil'atahu bil halaf al-kadhib, iaitu orang yang menjual barangannya dengan janji-janji, dengan sumpah-sumpah yang bohong. Sumpah ni kalau zaman-zaman Nabi dulu, dia banyak sumpah, wallahi inilah barang terbaik. Zaman kita tak sebut wallahi, tetapi kita sebut inilah yang terbaik dalam pasaran, inilah yang paling bagus sekali, ini yang kalau makan tu pandai anak kita, mesti wajib punya dan seumpamanya, ya. Jadi kalau tak betul maka beratlah. Baik, jadi kemudian sifat Nabi punya perniagaan yang seterusnya, iaitulah Nabi menggalakkan kita bekerja sendiri. Bekerja sendiri, sebagaimana Nabi Nuh membuat sampan, Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Musa mengembala kambing. Dan bekerja sendiri itu tidaklah semestinya kita bekerja sebagai majikan, kita majikan. Masuk kedua-duanya, kita sebagai majikan dan kita sebagai pekerja, kedua-duanya boleh, kerana Nabi SAW ingin menunjukkan baginda juga menjadi seorang pekerja kepada Khadijah, ya. Jadi itulah yang Nabi kata, ayul kasbi atyab. Ia ditanyakan kepada Nabi, manakah dia cara pendapatan yang terbaik? Maka Nabi kata, amal rajuli biyadih, pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap penjualan yang baik. Ya, ini hadis riwayat At-Tabrani menunjukkan bahawa batalah ataupun pengangguran,
tidak bekerja, semuanya adalah tercela di dalam Islam. Maka sebagai penutup kepada kita punya pendahuluan ini, kita nak sebutkan juga, Nabi juga pernah mengatakan, man amsa kalan min amali yadih amsa maghfuran lahu. Hadis Tirmizi dan Tabrani. Sesiapa yang pada petangnya kalan dalam bahasa Arab, kalan itu artinya murhiqah, iaitulah keletihan yang habis-habisan. Siapa yang pada petangnya keletihan kerana kerja dengan tangan dia, maka petang itu adalah keampunan baginya. Jadi itulah dia, tuan-tuan, sebagai mukaddimah kepada sifat-sifat kejayaan ataupun perniagaan Nabi SAW yang diasaskan kepada keyakinan kepada Allah dan sifat amanah itu sendiri, dan kemudian tersebarnya sifat amanah itu ke dalam masyarakat. Wallahu alam. Syukur jazilan doktor, dan demikianlah tadi saudara, kehebatan yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan beberapa strategi ataupun teknik berniaga, dan telah pun Dr. Zahrudin menggariskan beberapa dalil bagi menyokong tajuk perbincangan kita pada petang ini berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat perniagaannya. Baiklah saudara, kini tiba masanya untuk anda para pendengar Hikmat FM untuk menggunakan salah satu kaedah berikut, iaitu menghubungi nombor talian kami 0362051500, 0362051500. Di pohon kerjasama kepada anda yang ingin menghubungi nombor talian ini, pastikan anda tidak membuka radio anda sambil berinteraksi dengan tetamu undangan kita pada petang ini yang berbagi Dr. Zahrudin Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kerjasama daripada anda para pendengar, dan ke laman Facebook kami cariannya ikim.fm. Ruangan telah pun disediakan khas untuk anda untuk mencurikan soalan ataupun pandangan anda berkenaan dengan topik kita pada petang ini, Rasulullah SAW dan sifat perniagaannya. Kita bersama dengan pemanggil yang pertama terlebih dahulu, Doktor. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Manan daripada Pulau Pinang. Ya, saya nak sebenarnya cakap dengan doktor lah sebenarnya. 2 minggu sudah dalam paper Ustaz Malaysia ada beritahu mengenai Bank Islam tak tersasar. Jadi saya cuba jadi honest pada diri saya lah, jadi amanah pada diri saya. Sebab saya dah tahun 82 saya dah ambil Bank Islam. Jadi saya nak tahu apa benda ni berlaku, sebab saya cuba mempurifikan diri saya lah. Saya tak ada banking apa-apa, credit card apa-apa tak lah. Jadi saya cuba ambil bank Islam. Tapi bila sekarang ni dah beberapa tahun kemudian, Bank Islam tak tersasar daripada ni yang diberitahu dalam paper baru ni. Jadi apakah, wallahualam, bagi saya pun tak faham kan lah. Saya nak tanya Ustaz, doktor tolong explain kat saya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Encik Abdul Manan dari Pulau Pinang, dan seboleh-bolehnya kami pun kerjasama dari anda juga, iaitu soalan ataupun pandangan anda yang ingin anda kemukakan, pastikan selari dengan topik perbincangan kita pada petang ini berkenaan Rasulullah SAW dan perniagaannya. Bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Okey, seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Fazli daripada Senawang. Okey, silakan Cik Fazli. Macam ni, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit tentang Rasulullah dan perniagaan Ustaz. Macam mana keadaan Rasulullah berniaga ketika dulu, zaman dulu, hubungan perniagaannya dengan perbankan, dan macam mana kaedah kewangan yang Rasulullah gunakan. Pasal zaman sekarang ni saya notice perniagaan kita nak berkembang maju, dan untuk maju kita kena ada organisasi yang besar, kena ada jawatan yang tinggi untuk mencapai satu kejayaan tu lah. Tapi di zaman Rasulullah adakah benda tu wujud? Itu saja Ustaz. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Fazli. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa bersama dengan kita waktu ni? Muhammad Syarif. Muhammad Syarif. Membuat panggilan dari mana, Encik Muhammad Syarif? Dari jauh. Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Encik Syarif. Ya. Okey. Ini saya tanya doktor, tentang perniagaan ni, kalau dulu zaman Nabi berniaga, orang kata Nabi beli RM1, jual RM1 tak beruntung. Macam mana beruntung tu? Satu. Keduanya, kalau kita berniaga berjual barang, segala RM4, 3 kilo RM10. Jadi adakah itu perniagaan? Macam mana? RM4? Maknanya kalau kita berniaga sekilo RM4, kalau orang beli 3 kilo RM10. Jadi maknanya adakah itu dikira perniagaan bagi orang yang beli sekilo ni? Jelas Doktor? Jelas. Okey, terima kasih.
Terima kasih Encik Muhammad Sharif, dan kepada ketiga-tiga pemanggil kita sebentar tadi, Encik Abdul Manan, Fazli dan juga Encik Muhammad Sharif. InsyaAllah doktor akan menjawab persoalan anda sekarang. Silakan doktor. Baik, bismillah, alhamdulillah. Yang pertama sekali soalan daripada Encik Abdul Manan tentang artikel tersebut. Saya pun baca artikel tu, tapi artikel tu saya nampak dia terpotong mungkin. Jadi dia tidak lengkap pada pandangan saya. Jadi tidak jelas apa maksud dia. Ya, tak jelas. Jadi kalau tengok pada artikel tu, saya pun tak jelas apakah yang dimaksudkan oleh yang berkata itu. Dan kemudian yang berkata itu juga adalah orang yang terlibat dalam perbankan Islam. Jadi kita pun tak pastilah macam mana, apakah maksud dia. Cuma kalau kita nak kata tersasar, ada yang tersasar, ada yang belum tersasar, ada yang tidak tersasar. Jadi macam orang Islam lah, ada yang berdosa, ada yang telah murtad, ada yang mukmin, ada yang baik, ada yang tak pernah baik, ada yang tengah nak taubat. Jadi semua itu ada. Jadi bolehlah juga kita kata benar dan tak benar. Yang tak benar itu kerana semuanya dalam proses. Yang tak benar itu mungkin kerana kita nak sebutkan masih lagi dimiliki bank-bank ini oleh orang-orang yang meletakkan keuntungan sebagai pokok yang paling utama di atas segala sesuatu. Maka bolehlah jadi kemungkinan di setengah bank, tapi kita tak boleh nak generalize. Mengeneralisasikannya adalah satu kesilapan yang besar lah, dan satu kezaliman. Tapi kalau kita nak sebut secara spesifik bank sekian-sekian berdasarkan data ini dan fakta ini menunjukkan dia sudah tersasar. Jadi itu saya kira lebih tepat dan lebih adil ya. Tapi kalau kita nak generalisasikan, maka saya kira tidak tepatlah. Kemudian soalan yang kedua, tu soalan Pak Cik Fazli daripada Senawang, keadaan peniaga zaman dulu macam mana, dan adakah terlibat dengan perniagaan perbankan, dan kalau nak berkembang ataupun macam mana, kena ada orang yang berjawatan besar untuk membantu dan seumpamanya. Jadi saya kira kalau kita lihat daripada nas-nas yang kita ada, yang kita boleh baca, dan daripada perbincangan para ulama, yang pertama sekali, zaman dulu memang tidak ada bank macam zaman sekarang. Kerana tidak ada keperluan pada masa itu untuk mempunyai bank macam zaman sekarang. Kerana pada ketika itu, yang pertama sekali, suasana masyarakat adalah agak kecil. Ini terbukti apabila dikeluarkan statistik oleh salah saya UNESCO ataupun WHO, yang mana saya tengok dalam dokumentarinya mengatakan jumlah manusia pada zaman kita ini, yang sekarang ni ada 6 bilion lebih kurang, tapi 30 tahun lepas itu pun sudah 30-40 tahun lepas adalah sekitar 3 bilion saja. Jadi dalam masa 30 tahun kita sudah meningkat penduduk dunia ini 3 bilion. Jadi kemungkinan besar pada zaman Nabi SAW, iaitulah 1400 tahun yang lalu, manusia lagilah kurang daripada 1 bilion rasanya. Jadi lebih kurang manusia, lebih kurang masalah mereka, dan lebih kecil keperluan mereka, dan resources masih banyak. Resources masih banyak boleh didapati sendiri, sehingga kan tanah kosong pun masih banyak. Sebab itulah Nabi sampai berkata, man ahya ardan mayitan fahyalah, sesiapa yang mampu menghidupkan barren land, tanah yang terbengkalai, maka tanah itu akan menjadi milik dia. Itu pada zaman itu, menunjukkan zaman tu tanah terbengkalai pun ada. Zaman kita ni tanah yang terbengkalai semua milik orang. Kita tak boleh senang-senang duk hidupkan. Jadi suasana itu berbeza, dan dalam muamalat Rasulullah tidak mengarahkan kita untuk mengikuti sebiji apa yang baginda buat. Ini berdalilkan kepada apa yang Nabi telah tunjukkan, yang mana Nabi campur tangan dalam teknik pertanian seorang sahabat, yang mana dia sedang buat tot pokok, tiba-tiba Nabi kata jangan buat. Kemudian diingatkan ini adalah wahyu, maka sahabat dia tak buat. Bila tak buat, pokok tak tumbuh, buah tak lebat, maka dia mengadu pada Nabi. Maka Nabi pun kata, antum a'lamu bi amri ataupun bi umuri dunyakum. Kamu lebih faham tentang urusan dan keperluan dunia kamu. Jadi ini Nabi berikan satu mandate untuk kita mencipta apa-apa yang baik untuk kita. Maka oleh kerana itulah financial intermediaries yang kita boleh sebut sebagai bank ini ada tak keperluan dia, maka bila dibincangkan oleh para ulama wujud keperluan, iaitulah dia menyatukan kumpulan deficit unit kepada surplus unit. Sebenarnya saya tak nak cerita lagi benda ni dulu, tapi dah ada orang tanya, kita cerita sikit lah ya. Deficit unit ni orang yang mempunyai keperluan kepada duit, sama ada dia nak besarkan rumah, dia nak beli kereta, dia nak beli rumah, dia nak besarkan syarikat. Surplus unit adalah orang-orang yang ada duit lebih yang belum diperlukan pada ketika itu. Kita semualah. Kalau tuan-tuan ada duit simpan dalam bank, tuan-tuanlah surplus unit. Duit tuan-tuan itulah yang digunakan dan digabungkan oleh bank, dan kemudian dilihat siapakah pelanggan-pelanggan yang nak perlukan, maka dia pun match
dia matchmaking, dia pun gabungkan engkau yang perlu, engkau yang minat, kamu yang perlu, kamu yang ada duit lebih, dia gabungkan. Maka itulah fungsi bank. Zaman Nabi ada tak? Zaman Nabi tak ada kelihatan, kecuali zaman sahabat masih ada. Ada berlaku Zubair Al-Awwam ada menjadi pemegang amanah dan juga memegang duit para sahabat yang lain, lalu dia ambil duit tu, dia pun niagakan dan dia dapat untung, dan sahabat-sahabat lain mendapat kelegaan kerana duit dia disimpan oleh orang yang amanah dalam situasi yang terjaga dan terselamat. Jadi itu adalah salah satu fungsi bank yang diijma'kan oleh para sahabat, ianya harus. Maka oleh kerana itu tidak ada masalah wujudnya financial intermediaries, tapi adalah kena ikuti prinsip-prinsip yang Nabi letak. Itu saja. Jadi prinsip-prinsip tu panjanglah kita cerita di waktu yang lain insya-Allah. Cuma boleh wujud tapi mesti ikut prinsip yang Nabi letak. Kemudian dia katakan mesti kalau nak buat bisnes mesti ada kroni ataupun mesti ada orang besar yang kita kenal. Adakah ini valid pada pandangan Islam? Jawapannya, kalau kita lihat dalam fiqh 4 mazhab, ada disebut situ akhdhul ajri alal jah. Jah tu alif lam jim alif ha. Jah. Apa maksud jah? Maka bila kita rujuk dalam perbincangan para ulama, apakah hukum mengambil upah di atas gelaran? Tu gelaran. Jah tu gelaran lah. Gelaran tu kira networking. Networking. Maka para ulama sebahagian besarnya mengatakan hukumnya harus untuk mengambil upah di atas networking yang kamu sediakan. Maka bagi contoh, kalau saya kenal orang A di negara Turki, tuan nak masuk negara Turki tak ada orang kenal, maka saya kenal, saya pun tolong kenalkan, saya pun ambil komisen. Kalau Malaysia punya rate biasa, siapa-siapa jadi referral, orang yang memperkenalkan. Contohnya tuan-tuan perlukan pelabur, saya carikan pelabur, maka saya patutnya kalau ikut Malaysia punya standard dan uruf di Malaysia adalah 10 ke 15% daripada pelaburan itu akan menjadi milik saya. Itu komisen. Maka itu harus hukumnya. Jadi oleh kerana itu budaya mengatakan bahawa kena ada networking tertentu, orang bantuan orang besar itu harus, tetapi mesti ada limitationnya supaya tidak berlakunya ghalul yang kita sebutkan selalu. Kalaulah dia gunakan kuasa dia sehingga menekan orang-orang yang layak yang lain tanpa hak, maka itu akan menjadi rasuah lah. Jadi dia kena hati-hati dekat situ. Wallahu alam. Soalan yang ketiga, soalan Cik Sharif daripada Johor. Meniaga RM1 dapat RM1, saya tak dapat tangkap tadi. Saya dapat tangkap soalannya, boleh ke 1 kilo kita jual buah RM4? Kalau beli 3 kilo RM10 pula patutnya. Kalau 3 kilo 12 lah, ini 10. Adakah diharuskan? Sudah tentulah diharuskan. Adakah kezaliman kepada orang yang beli 1 kilo? Tidak ada kezaliman, kerana disebutkan oleh Nabi, oleh Allah SWT, illa an takuna tijaratan an taradin, iaitulah kamu boleh jual beli dan diharuskan apabila jual beli itu dengan keredaan kedua-dua pihak, dan penjual berhak untuk menentukan harga, dan harga itu tidak semestinya sama satu orang dengan satu orang yang lain. Contohnya kalau Encik Ahmad Nazri datang kat kedai saya kenal dia, maka saya berilah nasi lemak, saya jual kat dia 50 sen je. Tapi kalau orang biasa saya jual RM1 20 sen. Maka adakah harus, tak adakah saya zalim kepada orang lain? Tidak. Kerana saya telah waive saya punya rights. Itulah maksud dia. Saya telah waive kan, saya telah memberikan dia diskaun, saya memberikan dia separah sedekah. Begitu. Jadi tidak ada masalah pada pandangan Islam dalam bab itu secara sepakat ulama. Wallahu a'lam. Baiklah, demikianlah tadi jawapan bagi persoalan yang telah ditimbulkan oleh Encik Abdul Manan, Encik Fazli dan juga Encik Muhammad Sharif yang telah pun menghubungi kami sebentar tadi. Dan kita beralih pula ke laman Facebook IKIM.FM. Alhamdulillah untuk makluman doktor dan juga para pendengar, setakat ini 42 orang yang sudi mendengar siaran kami ini menerusi penggunaan komputer mereka, iaitu daripada Aswida Impiana. Sebut pasal Rasulullah dan sifat penjagaannya, orang ramai selalu salah guna fakta tersebut. Bolehkah doktor huraikan, adakah multi-level marketing atau MLM dan affiliation program boleh dikatakan sebahagian daripada perniagaan?
Baik, saya kira kan multi-level marketing adalah perniagaan sekiranya apa yang dijual itu benda yang betul-betul mempunyai keperluan orang untuk membelinya. Adapun multi-level marketing itu adalah sistem macam mana cara untuk mempromosi. Sebab dia ada dua cara promosi barang-barang yang kita ada. Yang pertama secara konvensional ataupun secara tradisional, iaitulah dengan buat banner, dengan masuk dalam paper, buat iklan dekat radio, buat iklan di televisyen. Jadi semua kos-kos iklan, kos-kos semua ni boleh dilenyapkan secara buat multi level. Iaitulah orang-orang inilah yang akan menjadi mulut-mulut yang akan membawa rumah ke rumah, pejabat ke pejabat untuk membawa iklan kita secara lebih spesifik. Maka hasil daripada itu jumlah bajet yang patut diberikan pada pengiklanan tadi telah pun diselamatkan, lalu bolehlah diberikan kepada ejen-ejen tadi ini. Jadi multi level bukan perniagaan, tapi multi level adalah strategi penjualan. Tapi apakah perniagaan? Kita kena tengok apa barang yang dijual. Kalau barang yang dijual itu adalah barang-barang yang tidak diperlukan, benda-benda percuma pun dia nak jual juga. Website contohnya orang boleh buka kat Blogspot, dia nak jual mahal. Kemudian orang pun tak kerti pakai. Itu semuanya ada ciri-ciri skim cepat kaya yang bernama pyramid scheme. Jadi itu kena semak betul-betul lah. Jadi itu jawapannya, wallahualam. Terima kasih saudari Asfida. Berikutnya mohon tips saya daripada doktor, bagaimana Rasulullah menjaga perniagaannya tidak terlibat dengan riba, sebagaimana dunia sekarang penuh dengan cabaran dalam perniagaan. Sebagai contoh, membuat pinjaman untuk memulakan perniagaan, daripada saudara Hazwan Irfan. Baik, jadi pengetahuan tentang riba ini memang hampir-hampir kita kata tak boleh lah tiba-tiba satu hari semua orang faham tentang riba dan semua orang tak kena riba. Saya kira susahlah nak berlaku begitu ya. Kerana zaman Nabi pun pada ketika hayat baginda Nabi, ada sahabat yang telah terjebak dalam riba. Ya, tapi mereka ni bagusnya mereka bila mereka buat transaksi, mereka ada ragu sikit, mereka risau sikit sebab iman mereka tinggi. Kerana itulah Nabi sebut istafti qalbak, mintalah fatwa daripada hati kamu. Jadi kalau hari ni kita minta fatwa daripada hati kita, semua boleh belakalah. Tapi sahabat-sahabat ni bila Nabi sebut mintalah fatwa daripada hati kamu, itu bermaksud iman kamu. Lalu bila mereka, dan juga Nabi sebut al-ithmu ma haka fi sadri wa yakrah an yattali'a alaihi nas, iaitulah dosa itu ciri dia benda yang kamu tu rasa nak buat tu rasa berdebar, kemudian kamu tak mahu orang tahu. Jadi itu zaman-zaman Nabi dulu, Nabi sebut benda ni relevan pada zaman Nabi, zaman kita. Tapi zaman kita ni bila orang tak ada iman langsung, dia tak berdebar langsung nak buat dosa. Itu kita bimbang, dia salah faham hadis ni. Maka Nabi sebut pada ketika itu orang yang ada iman. Maka sahabat-sahabat ni bila dia buat, contohnya yang adalah hadis yang sahih, yang sahabat yang menukarkan tamar yang lama dengan tamar janib, dengan tamar radi, tamar yang buruk dengan tamar yang baru. Lepas dia buat tu dia rasa betul ke kita ni? Maka dia jumpa Nabi. Maka Nabi berkata la taf'al, maka jangan buat, itu riba, kamu pulang balik. Nampak tak? Sahabat ni telah jatuh dalam riba ketika hayat Nabi. Dan begitu juga dalam kes-kes yang lain, Nabi pernah menyebutkan tentang pada Hajatul Wada, pada haji yang terakhir, Nabi sebut semua riba telah aku pijak pada hari ini. Bermula dengan riba yang dibuat oleh Al-Abbas, pakcik aku. Al-Abbas, pakcik Nabi. Maka apakah dia hukum riba-riba yang dibuat oleh orang-orang ni sebelum mereka sedar itu riba? Maka kalaulah mereka dengan sebelum meninggal mereka sudah pun sedar dan bertaubat, maka pada ketika itulah relevan ayat Allah, faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Apabila datangnya peringatan dan kamu sedar kamu telah terlibat riba dan segera kamu kembali ke pangkal jalan, falahu ma salaf, apa-apa yang telah kamu makan dulu, yang terlanjur dulu tu, itu falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Kamu tak payah nak pulang balik. Kamu taubat habis, bagi kamu apa yang kamu telah makan, dan urusan itu tertakluk kepada Allah. Kalau Allah nak azab ke, Allah nak ampunkan, habis. Begitu. Jadi hari ini bagaimana? Hari ini maknanya kita seberdaya mungkin kita kena belajar supaya kita tidak jatuh dalam riba ini. Sebab hari ini kita bimbang ada orang yang jatuh dan dia tak sedar sampai dia mati. Ini tidak ada excuse. Kerana Nabi telah disebut dalam satu kaedah fiqh, al-jahlu bil ahkam fi daril Islam laisa udhran, disebutkan oleh Imam As-Suyuti, iaitulah kejahilan dalam negara yang sebuah negara Islam yang ada ulama, ada buku, ada kitab, ada hadis.
tidak ada excuse di akhirat kelak kejahilan dalam negara yang begitu. Wallahu a'lam. Baiklah, bagi anda yang baru saja mengikuti siaran kami ini, anda kini sedang mengikuti rancangan Bicara Muamalat bersama yang berbahagia Dr. Zahrudin Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan topik perbincangan kita pada minggu ini berkenaan Rasulullah SAW dan sifat perniagaannya. Dan kami masih lagi memberi peluang kepada anda untuk mendal nombor talian kami dalam masa yang agak terhad ini, ya Doktor. Nombor talian kami 0362051500 bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Ismail dari Bagan Serai, Perak. Ya, silakan Cik Ismail. Assalamualaikum Doktor, nak tanya ni. Bolehkah hukumnya kita menjual barang yang bukan makanan, tapi barang tu dah habis tarikh dan kita bagi tahu kepada pelanggan kita barang dah habis tarikh. Kalau kamu nak beli, kamu beli. Contoh? Sebagai contoh, tayar. Tayar, kalau ikutkan tayar baru, dia boleh tahan selama 4 tahun. So kalau tidak digunakan, tayar tu automatik memang tak boleh digunakan. So, tarikh ni bukan semua orang boleh baca. Kadang-kadang dia tulis guna sebelum. Kadang-kadang dia tulis tarikh menghilang. Kadang-kadang orang pun keliru baca. So straight. Okeylah. Okey, itulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail. Ya, silakan Doktor. Baik, jual barang yang sudah habis tempoh, barang itu bukan barang makanan, contohnya tayar ataupun apa-apa yang lain. Saya kira benda ini dia tertakluk kepada yang pertama sekali, penjelasan kita kepada pelanggan, iaitulah barang ini dah luput tarikh dan apakah dia sequencesnya, iaitulah apa dia implication dia. Kalau kita jual, kalau dia beli, apakah dia risiko yang dia boleh terima. Tapi kalau dia kata tak kisah, saya beli bukan untuk pakai, saya beli untuk jadikan tukun, jadi tak ada masalah lah. Tapi kalau dia nak pakai, kita orang yang menjual bertanggungjawab. Nanti kita jual dia accident mati, kamu bertanggungjawab lah. Jadi oleh kerana itu saya kira amanah itu adalah kita jelaskan dah habis tarikh, bukan full stop situ, tapi kita jelaskan juga tamat tempoh ni maknanya dia mungkin akan crack ataupun letup, saya pun tak tahulah. Jadi kamu penjual tayar adalah pakar dalam bab tayar, kamu kena beritahu. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih kepada Encik Ismail sebentar tadi. Mudah-mudahan telah menjawab soalan yang telah diajukan oleh Encik Ismail. Dan seterusnya saya ingin mengambil soalan ini. Muhammad Anizam Borhan, apa yang dimaksudkan dengan sebenarnya 9/10 rezeki datang dari perniagaan? Adakah cerita atau sirah ataupun hadis yang menceritakan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam membuat promosi dalam perniagaannya atau cara-cara beliau berniaga? Silakan Doktor. Baik, cara-cara baginda berniaga kita dah sebutkan tadi, iaitulah tidak disebutkan secara jelas, kecuali disebutkan cara baginda berniaga adalah dengan cara adanya Rasulullah dibina melalui pengalaman. Pengalaman. Jadi kalau peniaga itu tak ada pengalaman, masuk terus dalam perniagaan, maka itu bukanlah cara Rasulullah maknanya. Jadi Rasulullah telah dibawa daripada umur 9 tahun sampailah umur 25 tahun Nabi terlibat dan melihat perniagaan yang berada di pelbagai jenis pasar, bukan satu pasar saja. Maka ini menunjukkan bahawa experience adalah salah satu sifat dan ciri perniagaan baginda yang menyebabkan perniagaan itu berjaya. Kemudian sifat amanah tadi, kemudian yang seterusnya kita sebut tadi bagaimanakah 9/10 daripada perniagaan, rezeki datang daripada perniagaan. Itu juga ada perbincangan di kalangan ulama hadis, tetapi saya lihat pentarjihan yang terkini, tak salah saya hadis tersebut dikira kuatlah, boleh dipakai. Tak salah saya hasan sampai tahap dia. Maka oleh kerana itu memang benarlah 9/10 daripada harta dan pendapatan daripada perniagaan. Wallahu a'lam. Okey. Sebenarnya untuk soalan yang diajukan oleh saudara Muhammad Anizam Borhan adalah soalan terakhir menutup rancangan Bicara Muamalat pada petang ini. Terima kasih kepada anda yang sudi menghubungi kami dan mencoretkan soalan ataupun pandangan anda ke laman Facebook IKIM.FM. Sebenarnya banyak sekali Doktor, apapun barangkali mungkin ada lanjutan sambungan untuk tajuk ini. Dan sebelum kita berpisah, mungkin Doktor ingin menyimpulkan tajuk perbincangan. Simpulan saya pada tajuk ini, yang pertama sekali, walaupun kita nak cerita Rasulullah pernah terlibat dengan perniagaan, tapi kita dapat lihat baginda terlibat itu bukan sebenarnya bermatlamat duit dan keuntungan itu sendiri. Tapi kita dapat lihat selepas itu bahawa duit dan keuntungan itu bukan target, tapi adalah pengalaman Rasulullah dapat untuk membawa dakwah. Itu yang lebih penting, membawa risalah Allah dengan segala kepakaran daripada perniagaan dan bagaimana marketing barang itu Rasulullah bawa cara yang samalah untuk membawa dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
Kemudian yang keseluruhnya kita juga nak beritahu bahawa Rasulullah sangat mengingatkan al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warathul ilm, tetapi Rasulullah mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil ilmu itu dengan banyak, maka dia akan mendapat keuntungan yang terbanyak. Itu riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan sebagai akhirnya Rasulullah juga pernah menyebutkan wala yaksibu 'abdun malan min haram fayunfik fi minhu fayubarik lahu fi wala yatasaddaq bi fayaqbalu minhu, iaitu Nabi kata tidak ada seorang yang hamba itu boleh dapat harta daripada haram maka dia menafkahkan harta dia dan dia akan diberkati. Tidak, no way Nabi kata. Dan no way Nabi kata wala yatasaddaq, dan dia bersedekah dengannya fayaqbalu minhu, akan Allah terima sedekahnya. No way. Dan Nabi juga sebut wala yatruku khalfa zahri, dan tidak ada siapa yang memegang wang haram sampailah dia mati illa kana zadahu ila nar, sesungguhnya dia hanya mendekatkan belakang dia ke neraka sahaja. Jadi kita harapkan perniagaan kita dapat jelas destinasi kita, bukan ringgit saja, bukan wang tunai saja, tetapi adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, cukup lengkap dan padat sekali kesimpulan yang telah disuarakan oleh Dr. Zaudi Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuala Lumpur, dengan tajuk perbincangan kita pada petang ini menyentuh tentang Rasulullah SAW dan sifat perniagaannya. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi